Bab imam bersembahyang sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki kuda, menunggang kuda. Lalu beliau terjatuh daripadanya dan luka ataupun tergores lambung kanannya. Baginda bersembahyang. Baginda mengerjakan salah satu sembahyangnya sambil duduk. Kami pun bersembahyang di belakang baginda sambil duduk. Falamma sarafa, bila baginda selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditentukan, dilantik atau ditentukan supaya dituruti, diikuti. Oleh itu, kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Apabila dia rukuk, kamu rukuklah. Dan apabila dia mengangkat yakni kepalanya, farfa'u, kamu angkatlah kepalamu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, kamu bersembahyanglah, kamu semua bersembahyanglah sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda di Madinah. Lalu kuda itu membuat baginda terjatuh di umbi pokok kurma. Fanfakkat qadamuhu, dan rengganglah sendi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada baginda untuk menziarahinya. Fawajadnahu, kami dapati baginda berada fi masyrubah li Aisyah, di bahagian atas rumah Aisyah, yakni di atas loting rumah Aisyah. Yusabbihu jalisan, baginda sedang bersembahyang sambil duduk. Qala, perawi berkata, yakni Jabir, faqumna khalfahu, kami pun berdiri di belakangnya, tetapi beliau tidak berkata apa-apa. Thumma atainahu marratan ukhra, pada kali yang lain kami datang lagi kepada baginda untuk menziarahinya. Ketika itu beliau bersembahyang fardu sambil duduk. Kami pun berdiri di belakangnya. Baginda mengisyaratkan kepada kami, faqa'adna, maka duduklah kami. Qala falamma qadha as-salah, perawi berkata, yakni Jabir, apabila baginda selesai mengerjakan sembahyang, qala, baginda bersabda, idza shallal imamu jalisan, kalau imam bersembahyang sambil duduk, fasallu julusan, maka kamu hendaklah bersembahyang sambil duduk. Dan kalau imam bersembahyang sambil berdiri, kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk Farsi terhadap pembesar-pembesarnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Oleh itu, apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Jangan kamu bertakbir sebelum dia bertakbir. Apabila dia rokok, maka rokoklah kamu. Jangan kamu rokok sebelum dia rokok. Jangan kamu rokok sebelumnya. Wa idza qala, dan apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Muslim berkata, walakal hamd. Dan apabila dia bersujud, bersujudlah kamu, tetapi jangan kamu bersujud sebelumnya. Wa idza shalla qa'iman, dan kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka bersembahyanglah kamu sambil berdiri. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, kamu semua bersembahyanglah sambil duduk. Qala Abu Daud, Abu Daud berkata, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd. Aku difahamkan oleh sebahagian sahabatku, an Sulaiman, diambilnya dari Sulaiman, dengan diambilnya dari Sulaiman. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW sabda baginda, sebenarnya imam itu ditentukan supaya diikuti ataupun dituruti. Perawi mengemukakan hadis ini dengan menambahkan, yakni hadis tadi juga dengan menambahkan, wa idza qara'a fa'ansitu, apabila dia membaca maka diamlah kamu. Qala Abu Daud, Abu Daud berkata tambahan ini, yaitu wa idza qara'a fa'ansitu, tidak mahfuz,
bagi kami kekeliruan berlaku pada Abi Khalid. Ataupun bagi kami kekeliruan di sini berpunca daripada Abi Khalid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersembahyang di rumahnya sambil duduk, maka bersembahyanglah di belakangnya segolongan orang sambil berdiri. Baginda pun mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Setelah selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Oleh itu apabila dia rokok, maka rokoklah kamu. Apabila dia mengangkat yang di kepala daripada rokok, maka angkatlah, kamu angkatlah kepalamu. Wa idza shalla jalisan, dan apabila dia bersembahyang sambil duduk, fasallu julusan, maka kamu bersembahyanglah sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, beliau berkata Nabi SAW telah jatuh sakit, kami pun bersembahyang di belakang baginda ketika baginda sedang duduk. Abu Bakar radhiyallahu anhu pula bertakbir untuk memperdengarkan kepada orang ramai takbirnya. Kemudian perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Husain, salah seorang anak Sa'ad bin Mu'adz, dari Usaid bin Hudayr, bahwa Usaid bin Hudayr menjadi imam kepada mereka, menjadi imam kepada orang ramai. Perawi berkata, yakni Husain. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menziarahinya. Faqala, dia pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya imam kami ini sakit. Faqala idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Maka baginda bersabda, kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu bersembahyanglah dengan duduk. Qala Abu Daud, hadis ini tidak muttasil. Bab dua orang bersembahyang, salah seorang daripadanya menjadi imam kepada yang seorang lagi. Bagaimana seharusnya mereka berdiri? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah SAW telah pergi ke rumah Ummu Haram. Mereka pun membawa kepada baginda minyak sapi dan tamar. Faqala, terus baginda berkata, kembalikan ini ke bekasnya dan yang ini ke bekasnya, kerana saya berpuasa. Kemudian baginda berdiri lalu bersembahyang dengan menjadi imam kepada kami 2 rakaat sunat, sembahyang sunat. Faqamat Ummu Sulaim wa Ummu Haram. Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami. Qala Thabit berkata, perawi berkata, saya tidak mengetahui kecuali dia berkata, dia memperdirikan saya di sebelah kanannya ala bisat, di atas satu hamparan. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah menjadi imam kepadanya dan seorang perempuan yang lain. Dan salah seorang perempuan lah dari kalangan mereka, faja'alahu an yamini, baginda meletakkannya di sebelah kanan dan perempuan itu berdiri di belakangnya, di belakang budak itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah aku bermalam di rumah makcikku Maimunah. Pada waktu malam Nabi SAW berdiri, bangun ataupun bangkit, lalu baginda membuka mulut gereba dan berwudu, kemudian menutup kembali, mengikat kembali mulut gereba itu. Kemudian qama ila salah, baginda berdiri untuk bersembahyang. Faqumtu, aku pun berdiri, aku pun bangun, lalu mengambil air sembahyang seperti Rasulullah SAW. Thumma ji'tu, kemudian aku datang dan berdiri di sebelah kirinya. Baginda pun memegang tangan kananku, fa'adarani, lalu memutarkan aku, memusingkan aku dari sebelah belakangnya. Fa'aqamani, dan mendirikan aku an yaminihi, di sebelah kanannya. Fasallaitu ma'ahu, maka aku bersembahyang bersamanya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dalam kisah ini, cerita ini, qala, beliau berkata, baginda memegang kepalaku
ataupun jambulku, fa aqamani an yaminih, lalu memperdirikan aku di sebelah kanannya. Ini bab imam bersembahyang sambil duduk. Lagu mana kalau imam bersembahyang sambil duduk, boleh ke tidak? Dan sembahyang hak boleh tu sembahyang gapo kalau boleh? Kalau tak boleh pun sembahyang gapo? Kalau kita perhati tajuk ni yang Imam Abu Daud buat ni, biasanya dia akan buat mari dalil yang lain yang tidak serupa dengan ni, yang dipegang oleh golongan yang lain. Yang ni mula-mula dia buat mari dalil pegangan satu golongan ulama. Lepas tu dia buat mari pula bab lain yang mengumpulkan dalil-dalil bagi golongan ulama, golongan lain yang berpendapat lagu lain. Tetapi di sini tidak. Imam Abu Daud buat mari sebab hak ni, hak yang menunjukkan lagu lain itu tak ada. Tekan atas hak ni, tekan atas hak ni. Padahal dalam hadis ada menyebutkan bahawa Nabi SAW sembahyang sambil duduk dan sahabat-sahabat dia sembahyang sambil berdiri di belakang di akhir hayatnya. Dengan jelas sekali begitu, ramai orang sembahyang di belakang dia tu sembahyang sambil berdiri. Dia tak ada suruh duduk pun, tak ada suruh duduk pun. Hak tu Imam Abu Daud tak mari. Padahal hadis itu masyhur dalam Bukhari, dalam gapo ada. Hak tu dia tak mari. Buat apa? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama kata boleh jadi dia tak ingat. Apa tak ataupun dia tak khabar molek. Tak khabar molek dalam bab ni, dia ingat ni. Tapi waktu tu tak pernah sabar. Orang setara dia tu dia tak tahu, tak pernah sabar. Bahkan di tempat lain dia mari pula tu, di tempat lain dia mari pula tu. Hak munasabahnya ni kadang-kadang cara ulama hadis. Walaupun dia ni dalam kitab, dalam sesuatu kitab tu dia lagu tu cara dia supaya kita maklum dah Imam Abu Daud ni tugas dia nya, kerja dia nya, maksud asal dia nya susun kitab ni nak menyatakan dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat. Tapi kadang-kadang dia mari dalil bagi satu golongan ulama saja. Hak lain tu pada masyhur juga dia tak mari. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan dia pegangan dia. Pegangan dia. Dan bagi dia hak ni hak kuat. Saya kata tak perlu dah sebut lain. Tu sah. Hak ni hak lebih kuat. Setengah-setengah ulama mengatakan berdasarkan ni tajuk-tajuk yang seperti ini banyak dalam Abu Daud ini, maka mereka mengatakan Imam Abu Daud ni sebenarnya bermazhab Hambali. Sebab apa? Memang Imam Ahmad lagu ni kalau tu imam sembahyang sambil duduk, makmum kena duduk. Tu imam sembahyang berdiri, makmum kena berdiri. Tak kira uzur ke tidak uzur ke, tak kira. Makmum tu uzur ke tidak uzur ke, kalau imam tu sembahyang sambil duduk, dia kena duduk juga. Tu mengikut mazhab Ahmad. Orang lain tidak kata lagu tu. Tapi Imam Abu Daud tak mari sah pun dalih orang lain. Sah pun dalih orang lain, dia tak mari. Di sini ada hak nampak dekat-dekat dia nak mari. Hak sembahyang makmum sembahyang sambil berdiri, tapi tidak jelas juga. Hadis nombor 564 tu, Qutaibah bin Sa'id dan Yazid bin Khalid. Nabi sallallahu hadis Jabir tu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kami pun pergi sembahyang di belakang dia. Dianya duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbir dia tu kepada orang ramai.
Hak ni hak munasabahnya cerita dekat dia nak mati ni. Tapi di sini pun dia tak ada sebut, dia perengkah. Dia perengkah. Kalau dalam hadis yang panjang tu, orang ramai ni duduk belakang, dia berdiri belakang, tak ada seorang pun duduk. Berdiri belakang. Hak ni hak Abu Bakar pendengar takbir berderah ni. Nak suruh orang ramai dengar, sebab ramai tu sembahyang dalam masjid tu. Hak ketika dia sakit, hak jatuh kuda tadi tu, dia sembahyang dalam rumah dia je. Tak ramai, tak perlu nak pendengarkan takbir dia tu. Sebab bukan ramai orang yang pergi tu, tak ramai, tak perlu Sayyidina Abu Bakar takbir. Hak maklumnya Sayyidina Abu Bakar takbir berderah ni, iaitu ketika dekat dia nak mati. Tetapi daripada cara Imam Abu Daud buat, dia nampak tidak macam hak tu cerita tu. Hak munasabahnya cerita tu. Tapi daripada cara dia royak ni, tidak macam cerita tu. Macam cerita hak jatuh kuda tadi tu juga, iaitu pada tahun yang kelima berlakunya. Pada tahun yang kelima. Hak cerita tu juga. Sebab tak boleh kah? Tak mungkin kah kalau Sayyidina Abu Bakar pendengarkan takbir Nabi SAW pada ketika itu pun. Dan muka dia sakit, suara dia tak apa derah, dia duduk. Boleh jadi sahabat-sahabat ni dia tidak serupa orang lain. Kalau tahu Nabi SAW semaya di rumah dia, selepas dia semaya berjemaah di masjid, dia pergi semula semaya dengan Nabi SAW. Ramai-ramai. Jadi ramai jugalah hak duduk luar rumah tu, tak dengar. Boleh jadi dia bermaksud begitu di sini. Tidak ada kaitan dengan hak dekat nak mati tu. Ataupun kemungkinan satu lagi, hak ni hak berlaku di sini, iaitu di Uhud. Sebagaimana dalam kitab ni dia kata, boleh jadi juga ni Nabi ketika Nabi SAW semaya di Uhud, pernah satu ketika. Di situ Sayyidina Abu Bakar pendengar kata takbir dia tu kepada orang ramai. Pernah juga. Tapi itu pun tidak jelas. Hak paling dekatnya dua kemungkinan tadilah, di rumah dia ataupun ketika dekat nak mati tu. Kalau kita andaikan hak ketika dekat dia nak mati, sepatutnya dia kena royak tu, bahawa orang di belakang dia tu berdiri. Kalau tidak adil. Tidak adil. Perengkahkan hadis ni. Sedangkan hak lain detail. Hak ni tak sebut habis. Tak sebut habis. Tidak adil. Jadi sesoalahnya sekali kita tengok macam nak susuk puca lah. Macam nak susuk puca. Kecuali kalau kita katakan tak, hak ni bukan hak ketika dia dekat nak mati ni. Hak ketika tu juga. Dalam peristiwa ni lah, semua ni cerita peristiwa ni berlaku ni. Barulah kita nasabah, kita kata Imam Abu Daud tak ada nak susuk ke apa, cuma dia hak tu cerita tu. Bapa dia tak mari hak tu. Sebab adil. Ada dua pendapat ulama, setengah mengatakan dia tidak ingat. Tapi hak tu tak munasabah. Hak munasabahnya dia nak ayat mazhab dia. Pegangan dia. Tu hak munasabah. Ada kalanya begitu. Padahal kitab dia ni dibuat untuk nak menyatakan mazhab orang, dalil masing-masing tu sepatutnya dia kena mari duduk sini. Sebab itulah ulama mengatakan dia ni Hambali. Ada yang mengatakan dia ni Hambali. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak, itu kebetulan saja. Memang banyaklah dalam masalah-masalah ni dia serupa dengan pendapat Imam Ahmad, tetapi dia tidak mengikut Imam Ahmad. Ada juga tempat-tempat yang tidak serupa dengan Imam Ahmad pun. Kalau kita kata dia ikut Imam Ahmad, semestinya semua sekali bab dia tu sesuai dengan Imam Ahmad. Ini tidak. Walau bagaimanapun tidak dinafikan kebanyakannya serupa. Kebanyakannya serupa. Itu tujuan Imam Abu Daud buat tajuk. Lepas tu hadis dia. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW naik kuda. Lepas tu jatuh kuda. Lalu lukalah terguris sebelah lambung kanan dia, menyebabkan Nabi SAW tidak dapat berdiri sembahyang. Mana berat juga. Berat juga. Hadis ini menunjukkan, ini hadis sahih, menunjukkan bahawa Nabi SAW supaya orang lain juga tidak kata Tuhan pelihara dia ni sehingga tidak kena sakit, tidak kena apa-apa malapetaka ke apa. Tidak lagu tu. Sebagai manusia dia seperti orang lain juga. Mana kalau orang lain lapar, dia ada juga lapar. Orang lain ada nafsu,
dia ada juga nafsu. Orang lain tidur, dia ada juga tidur. Cuma adalah perbezaan dia pada ketika-ketika tertentu, itu adalah perbezaan dia. Tetapi secara umumnya sebagai manusia tetap ada sifat-sifat manusia. Dan ini tidak menunjukkan kekurangan dia. Setengah-setengah orang tu yang terlalu pelebihkan Nabi SAW, dia tak terima hadis ini. Dan kalau terima pun makna kuda ni tak molek. Padahal tak ada kena-mengena tu. Kuda dia binatang, tetap binatang. Walaupun dengan siapa pun. Tetap binatang. Tak kira kuda tu, tidak mukallaf. Kita tak boleh kata kuda tu akan masuk neraka kau gitu gini. Tak ada kena-mengena tu. Tak ada kena-mengena. Kuda tu dilaknat ataupun dikutuk oleh Allah SWT, tak ada kena-mengena. Sebagai binatang boleh berlaku kepada sesiapa pun. Dan ini menunjukkan aksiden lah, kita panggil aksiden tu boleh berlaku kepada Nabi SAW sendiri, apatah lagi orang lain. Dan ini tidak menunjukkan dia tu seseorang itu ada niat tak baik ke, ada apa-apalah. Kita tak boleh kaitkan gitu selalu. Apabila berlaku sesuatu kemalangan tu, kita tak boleh kait selalu ada hak tak molek, ada apa tidak. Peristiwa yang seperti ini berlaku untuk menenangkan jiwa kita dan untuk memberi satu akidah yang jelas kepada kita, iaitu kita tak boleh nak seka seseorang tu tak molek kalaupun berlaku kemalangan kepada dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri berlaku. Takkanlah dia ada niat tak molek. Tak timbul tu masalah. Ini masalah dalam kehidupan boleh berlaku benda tu. Itu saja benda. Lepas pada tu bagi kitanya hikmatnya banyaklah. Di antaranya bila berlaku gini, Nabi SAW bersemayam sambil duduk. Orang-orang lain pun pergi semayam lagu mana? Supaya dalam hadis ni lah, bila pergi semayam tu, kami pun semayam di belakangnya sambil duduk. Lagu mana ni kata sambil duduk? Dalam riwayat satu lagi, kami semayam sambil berdiri. Nabi SAW suruh duduk. Riwayat-riwayat seperti ini menjadi masalah kepada golongan anti hadis. Tapi kepada orang yang ngaji hadis molek tak jadi masalah. Mudah tu. Tapi jadi masalah kepada dia. Dia kata, tengok canggih. Orang tu ular juga royak. Kali tu Nabi SAW suruh duduk. Mana berdiri dulu. Ni kami semuanya sambil duduk. Apa makna? Satu, jawapan dianya, kita kena faham riwayat hadis ni ada riwayat orang panggil riwayat mukhtasarah. Hadis mukhtasar, hadis yang ringkas. Memang perawi dia peringkas. Ada ketikanya dia cerita panjang, ada ketikanya dia cerita pendek. Ada ketikanya dia cerita pendek. Kalau kepada orang yang sama pun kadang-kadang kita lah, kalau katakanlah kita cerita sesuatu cerita, kita royak panjang kadang-kadang. Kadang-kadang kita malah nak royak panjang, kita royak pendek, royak maksudnya. Ada juga gitu. Begitu juga dengan perawi-perawi hadis ini dalam cerita ni setara tu lah. Dan bukti bahawa tidak bercanggah ni, iaitu Nabi SAW kata selepas tu, sebenarnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Kalau dia semayang sambil berdiri, maka kamu semayanglah sambil berdiri. Menunjukkan di sini sahabat-sahabat tidak duduk selalu. Mula-mula diri dulu. Sebab tu Nabi SAW kata lepas pada semayang, imam itu ditentukan supaya dituruti. Kalau dia semayang sambil berdiri, semayang sambil berdirilah. Ni dah aku semayang sambil duduk, apa kamu nak berdirinya? Tengok kan tu, kita nampak tu di situ ada direngkaskan. Buktinya kemudian kalau sudah duduk dah, apa perlu royak lah. Betul dah tu. Ni dia nak betul tak betul tu. Ini menunjukkan bahawa hadis ini telah diriwayatkan secara ringkas. Setengah-setengah ulama mengatakan, dia kata nak suruh tak sibuk bercanggah lah. Dia kata hak ana sebut ini ada setengah-setengahnya memang semayang sambil duduk dan Nabi duduk. Ada setengahnya berdiri. Ini jawapan yang kedua. Hak Nabi SAW isyarat suruh duduk tu kepada yang berdiri tu lah. Hak duduk tu tak apa, dia duduk dah. Hak dia cerita di sini, kami duduk. Mana ada lah hak duduk. Hak duduk selalu. Lepas tu orang pihak lain pula bantah, dia kata kalau lagu tu bermakna sahabat ni mana-mana sebelum dia tahu lagi apa-apa
perintah ataupun hukum Nabi SAW, dia buat sendiri dengan ijtihad dia. Boleh kau lagu tu? Nabi SAW sembahyang sambil duduk, dia pun fikir, dah dia duduk, kita pun duduk kata. Sedangkan sebelum pada tu tak pernah lagi berlaku. Bolehkah kita kata begitu? Kalau kita kata gini, bermakna ijtihad. Bolehkah? Situ timbul bagi golongan ni, dia kata apa tak boleh. Dan Nabi SAW benarkan. Bahkan kemudian ni dia kata, kalau imam tu sembahyang sambil duduk, kamu duduk, betul dah lah duduk tu. Dia telah ikrarkan, dia takrirkan hak tu. Dia tetapkan hak sahabat hak duduk tu, betul lah hak tu. Hak aku isyarat tadi tu kepada hak berdiri. Dia duduk belakang, lepas tu duduk belakang. Hak mana berdiri tu pun duduk belakang. Tak jadi masalah lagu tu. Memang sebab pada masa Nabi SAW itu orang panggil zaman tasyrik. Zaman masih lagi hukum Islam ini sentiasa, bila-bila masa saja boleh berubah, boleh bertukar, boleh ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya. Dan hak Nabi SAW tetapkan begitu, terima gitu, tak apa. Iyalah tu, betul lah tu. Kalau kita jawab gini kan, tak ada jadi masalah. Mana ada percanggahan? Ya terus kita nak kata bercanggah tu. Ya terus kita nak kata bercanggah tu. Di mana ada percanggahan? Tak ada percanggahan. Ada juga yang mengatakan, ada juga yang mengatakan bahawa peristiwa ni peristiwa lain-lain. Hak ni cerita ni kami duduk ni kemudian. Hak cerita hak berdiri itu dulu. Peristiwa lain. Sebab bukan sekali semayang ni, banyak kali. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Banyak kali semayang. Hak mana tak tahu lagi tu, kira-kiranya dia berdirilah. Begitu. Ada yang mengatakan bahawa beberapa kali. Apa yang perawi sebutkan di sini, hak dia tengok, hak dia tahu. Hak dia tahu. Dan perbuatan dia sendiri. Kami duduk. Ada lagi yang lain yang berdiri. Boleh jadi. Lepas tu Nabi SAW pun kata, lepas pada dia selesai bersembahyang, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu ditentukan, sebenarnya imam itu ditentukan supaya dituruti dia. Daripada sinilah puncanya jadi khilaf. Satu perkara yang besar pula, perkara lain. Sebab itulah ana sudah sebut dah, masalah khilaf dalam sembahyang ni banyak, 200 lebih. 200 lebih tu, Pak. Sini hak ni dah kaki lagu ni, hak ni duduk tahiyat lagu ni, hak ni macam tak serupa. 200 lebih tepat dalam sembahyang tu saja. Hak khilaf ni. Di antaranya hak ni, bagi orang yang mengatakan makmum tu dia kena serupa dengan tu imam dalam segala-galanya, bukan dalam perbuatan saja, tapi dalam niat juga. Yang ni, kalau tu imam sembahyang zuhur, makmum kena sembahyang zuhur. Kalau dia tak tahu sembahyang apa, tak boleh nak turun, tak boleh. Sampai setara tu. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia kena tahu sampai niat tu kena serupa, tak boleh tak serupa. Bagi orang, sebab apa dia pegang dengan ni? Salah satu dalil dianya, baru ni kita sudah bincang dah. Sebahagiannya hak di sini dia pegang dengan ni, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Apa tujuan imam itu ditentukan? Supaya dituruti. Tu apa makna tu? Bukan turut perbuatan saja, kata dia. Turut semua sekali. Bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan orang yang sependapat dengan dia kata tak apa. Hak kata mesti apa ni imam itu ditentukan supaya dituruti, nak turut. Turut hak zahir lah. Hak tu hak boleh turutnya. Dan hak dia sebut sini diri, rokok, sujud. Hak tu hak nampak belakang tu. Niat dia tak ada sebut. Dia kata, mana niat ada sebut? Lepas tu kalau niat, nampak kan kita nak turut lagu, mana dia niat? Cumanya kalau sembahyang zuhur, kira-kiranya tu imam yang duduk diri nak sembahyang zuhur tu, dia niat sembahyang zuhur lah tu, kira-kiranya kita pun niat nak sembahyang zuhur juga. Gitu je lah. Tapi kalau nak tahu niat dia sebenar tu, nak nampak ke? Tak nampak. Nak turut lagu mana? Kalau nak kira hakikat turut tu tak boleh juga, sebab tak nampak.
Dan dalam hadis ni pun tak ada sebut. Hak dia kata supaya dituruti ni, turut ni lagu ni, benda ni dia sebut. Tak ada sebut. Dari segi niat ke apa tu tak ada sebut. Dengan sebab itu mereka mengatakan tu imam itu dari segi perbuatan dia tu saja, pergerakan dia tu saja, bukan dari segi niat. Bukan dari segi niat ke apa tu, tidak. Dia kata begitu. Daripada hadis ni lah. Lepas tu dia kata apa benar? Kalau imam sembahyang sambil berdiri, kamu sembahyang sambil berdiri. Kalau dia rokok, kamu rokok. Kalau dia apabila dia angkat kepala, baru kamu angkat kepala, dan seterusnya lah yang kita baca dalam hadis ni, dan hadis selepas tu pun lagu tu juga. Cuma dia ada sebut, kalau dia sembahyang sambil duduk, kamu sembahyang sambil duduk. Kamu sembahyang sambil duduk lah. Atas dasar ni lah Imam Ahmad pegangnya dan Imam Abu Daud pegang, iaitu kalau tu imam sembahyang duduk kerana dia uzur lah, kerana dia uzur. Kalau tidak sembahyang fardu dia tak boleh sembahyang duduk. Kalau cekak kita kata berdiri, mestilah dia uzur, ada sebab dia pun sembahyang sambil duduk. Kita hak tidak uzur ni lagu mana? Kita kena sembahyang sambil duduk juga, kata mereka berdasarkan hadis ini. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau dia sembahyang sambil duduk, kamu semua sembahyang sambil duduklah. Dia pegang dengan hadis ni lah, dan semua boleh katakan hadis-hadis ni menunjukkan begitu. Imam Abu Daud pun pegang lagu tu lah, jelas kata dia. Tetapi bagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, mereka mengatakan, dan orang yang sependapat dengan dia mengatakan bahawa tidak, hak ni cerita dulu ni. Cerita dulu ni. Hak kata kalau tu imam sembahyang sambil duduk, makmum suruh duduk juga. Ni cerita dulu. Adapun cerita kemudian, sebab hukum ni kita kena tengok hak paling kemudian. Nabi SAW buat lagu mana? Kita dapati dalam hadis, iaitu Nabi SAW di akhir hayat dia, bila nak mati dia sembahyang sambil duduk, tapi alik belakang dia sembahyang sambil berdiri belakang. Dia tidak suruh duduk. Ini menunjukkan bahawa makmum ia tidak uzur lah, tak boleh duduk lah. Walaupun imam tu duduk, dia kena sembahyang sambil berdiri. Gitu dia ni pegang. Adapun hak ni, ini sudah mansuh, kata dia. Sudah mansuh. Ni cerita dulu ni. Ketika itu Nabi SAW nak kikis pengaruh asing ni. Sebab itulah dia sebut dalam hadis ni kan, salah satunya, jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk Parsi terhadap ketua-ketua dia. Mana ketua dia duduk cokor, dia duduk diri. Jangan lagu tu. Nabi SAW dalam usaha nak mengikis ni pengaruh-pengaruh asing ni. Apabila sudah kikis habis dah, tak ada habis dah, di akhir hayat dia, sahabat-sahabat ni sembahyang alik belakang dia sambil berdiri. Tidak pula dia kata apa, menunjukkan hak ni cerita dulu. Dan hak ni sudah mansuh. Kalau memang tak boleh ni, hak ni perbuatan seperti ini bermakna serupa dengan penduduk Parsi melakukan terhadap pemimpin-pemimpin dia, tentulah hak dekat dia nak wafat tu pun serupa juga. Apa dia tidak suruh duduk? Ini menunjukkan sudah mansuh, kata mereka, sudah mansuh. Imam Malik pula lagu lain. Imam Malik dia kata tak, memang tak boleh. Imam kalau dia uzur, dia tak boleh jadi tu imam sambil duduk. Kecuali kalau dia uzur, dia boleh berdiri. Kalau dia uzur sampai tak boleh berdiri, dia nak duduk, nak jadi tok imam, tak boleh. Kena orang lain jadi tok imam. Ni hak Nabi SAW, ini khusus dengan dia, kata dia. Tak boleh kira dia. Dia orang istimewa lain. Kita tidak serupa dengan dia. Orang lain tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Dia pegang dengan hadis mana? Dalam Muwatta dan lain-lain ada disebutkan oleh Imam Malik, iaitu la ya ummu ahadun ba'di jalisan. Tidak boleh sesiapa pun selepasku menjadi imam sambil duduk. Walaupun hadis itu hadis mursal, dia dalam Muwatta ni dia ada orang panggil mursalat Imam Malik,
mursalat Imam Malik ni kedudukannya tinggi. Kedudukannya tinggi. Walaupun nampak sanad dia di atas tu dekat dengan Nabi SAW tu tidak bersambung, tidak ada sebut sahabat, tapi mursalat Imam Malik ni mengikut ulama mereka menganggap tinggi kedudukannya. Serupa dengan hadis lain hak sahih juga. Begitu kedudukannya. Dia pegang dengan hak tu. Dah jelas dah dalam hadis tu kata tak boleh siapa-siapa pun selepas aku jadi tu imam sambil duduk. Dia buat ini khusus untuk dia. Hak saat akhir dekat nak mati tu pun lagu tu juga khusus untuk dia. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Dia pegang gitu. Apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Ini juga hak khilaf juga. Hak khilaf juga. Kalau dalam hak imam pak tu seorang Imam Syafi'i ya, hak kata makmum sebut kedua je. Sebut kedua. Yani bila dia bangun angkat kepala tu sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dia sebut kedua. Tetapi hak dalam imam hak pak ni lah. Hak tiga lagi mengatakan tu imam kata so. Dia kata apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Itu saja. Dia tak kata ada rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma rabbana lakal hamd, hak tu makmum saja kata. Makmum saja kata. Mana dalil dia? Ni. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Nabi SAW tak kata kamu ucapkan sami'allahu liman hamidah juga. Supa dia. Tak nak kata tu. Ini pegangnya dia. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan suku-suku lah. Imam kata sah, iaitu sami'allahu liman hamidah. Makmum juga kata sah, iaitu rabbana walakal hamd. Dan kalau kita perhati di sini juga menjadi punca khilaf apa ni? Wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah dan seterusnya ni. Fa di situ. Fa apa? Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, dia kata fa di sini mana asal dia lah, fa li ta'qib wa tartib. Itu makna dia. Tapi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, dia kata bukan. Fa ni fa jaza ataupun fa jawab. Beza dia jadi lagu mana? Kalau kita kata fa ni fa lit ta'qib, yakni fa ataf yang memberi makna ta'qib, mengiringi. Lepas tu imam rokok, baru kamu rokok. Baru dengan makna baru. Lepas dia baru kamu. Lepas dia angkat kepala, baru kamu angkat. Lepas dia angkat, baru kamu angkat. Bukan makna sekali. Tak boleh sekali. Dia pegang situlah. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, dia kata fa di sini bukan dengan makna ta'qib, tetapi fa di sini dengan makna fa jaza ataupun jawab yang memberi makna lagu mana? Bila dia rokok, kamu rokok. Sekali pun apa. Sebab itu kita tengok orang mazhab pegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah ni sekali. Agak-agak. Sebab itu dia kalau salah lah dengan tidak sengaja, dulu sikit makmum tak apa. Sebab fa di sini bukan memberi makna ta'qib. Kalau ta'qib mesti setelah dia selesai barulah kita boleh buat. Setelah dia selesai buat benda tu, baru kita buat. Setelah dia sujud dulu, baru kita sujud. Jangan sekali tu. Kalau sekali tu maknanya pakai fa jaza. Sebab itu orang dia kalau beri salah, Assalamualaikum, beri salah selalu sekali dengan tu imam. Sekali. Kalau kita tak faham, kita lemah lah. Gimana? Kita tak biasa lagu tu. Tempat kita. Ni makna kalau kita mengaji hadis, kita tahu lah. Punca mana? Situ, fa tu sebutir. Punca ni. Puncanya, fa sebutir. Atas tu. Kalau ni pakai fa dengan makna ni,
hak ni pakai fa dengan makna ni. Kedua-duanya boleh. Kalau pakai fa dengan makna jazak, tidak semestinya makna setelah selesai hak tu buat barulah kita buat. Tak mesti. Sekali pun tak apa. Itu makna fa jazak. Tapi kalau fa ta'qib mesti kena lepas hak tu buat dulu baru kita buat. Begitu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Sebab apa? Dia kata kalau kita nak pakai fa ni fa ta'qib apabila dia telah bersembahyang sambil duduk. Dia bersembahyang sambil duduk tu bila? Daripada awal sampai akhir, nanti dia sudah sembahyang kah? Baru kita sembahyang sambil duduk. Wah, itu makna kalau fa ta'qib. Sebab sembahyang tu daripada awal takbir sampai assalamualaikum. Selagi dia tak sudah tu makna dia tak sudah lagi sembahyang. Bila dia sudah sembahyang baru kamu sembahyang sambil duduk. Gitu. Apa maknanya ikut tu imamnya? Apa makna berimamnya? Ini kata dia menunjukkan bahawa fa di sini fa jaza, bukannya fa ta'qib. Sekali. Kemah juga cara dia tu. Itu cara dia faham. Gitu. Tak apalah. Lepas tu dia sebut pula adalah riwayat yang kedua, riwayat daripada Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kuda di Madinah, lepas tu jatuh kena umbi pokok kurma. Lepas tu jadi infakkat qadamuhu, terpisah sendi dia tu, renggai tadi. Sendi kaki. Sendi kaki tu renggai. Kita tak boleh dengan hadis ini kita tidak boleh mengatakan mana boleh lagu ni Nabi SAW seorang yang kuat, yang gagah kan, seperti yang mana kita maklum takkanlah jatuh lagu tu siapa renggai. Tak boleh, kita tak boleh kata gitu. Kuat setengah mana pun dia boleh renggai. Tak jadi masalah. Hak kuat tu suku. Tapi kalau kena molek boleh jadi terpisah sendi. Siapa-siapa pun. Fa'atainahu, kami pergi melawat dia. Kami dapati dia duduk di atas loteng. Ini menunjukkan bahawa loteng tu sudah ada dah zaman dulu. Bukan kata loteng ni baru zaman learning je. Tidak. Ada bangunan hak tikak dia lah. So je lah. Ada data tu ada dah. Tetapi kalau nak kira bangunan hak pada masa tu di negeri-negeri lain banyak hak tikak-tikak tu pun banyak dah. Ketika tu cuma tidaklah tinggi seperti zaman ni, tapi hak tikak-tikak tu sudah ada dah. Di Madinah yang rekas tu pun sudah ada dah loteng. Nabi SAW duduk di situ. Yusabbihu jalisan, baginda bertasbih. Bertasbih di sini bukan makna bertasbih, tapi bersembahyang sambil duduk. Tapi dia sebut yusabbihu. Ini orang panggil kalau dalam istilah balaghahnya min itlaqil juz wa iradatil kull. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada sembahyang, juzuk sembahyang yang pentingnya iaitu ada tasbih dalam sembahyang. Sebut tu. Tapi maksudnya bukan tasbih saja. Duduk sembahyang dia. Dengan sebab itu kalau dalam Quran kita tengok wasjud waqtarib dan warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Dia suruh kita rokok saja kah? Dah, itu termasuk dalam kaedah saat ni lah. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Yang ni kamu bersembahyanglah bersama orang yang bersembahyang. Bukan makna kamu rokoklah bersama orang yang rokok. Gitu. Rokok saja. Tidak. Lepas pada tu tak apa seperti tadi juga, fasallu qiyaman wala taf'alu kama yaf'alu ahli Faris bi'uzamaiha. Ini juga salah satu cara Nabi SAW nak mengikis pengaruh asing ni, iaitu pemujaan terhadap pemimpin, takut dan gerung kepada pemimpin dengan sebab benda-benda yang dibuat-buat, dengan sebab disiplin ataupun cara yang dibuat-buat dikenakan ke atas rakyat itu. Nabi SAW tak suka lah gitu.
Dia selalu tukar, ubah. Banyak perkara lah. Di antaranya inilah. Lepas tu kita kata dah, mereka ni pergi di rumah Nabi SAW pergi semaya sekali ni, kira-kiranya puak-puak ni tak semaya di masjid tu kau. Tinggal ke masjid tu kau mana? Dak. Masjid tu tetap berjalan seperti biasa. Hak Nabi SAW semaya di rumah. Dia kata fasallal maktubata jalisan. Nabi SAW bersemaya fardu sambil duduk. Lepas tu sahabat-sahabat tu mari semaya lah ke mana? Sembahyang sunat lah. Ini orang panggil makmum sembahyang sunat, tu imam sembahyang fardu. Tak apa lagu tu. Sebab apa? Hak ikut ni ikut hak lebih besar. Hak baru ni, hak minggu baru ni, makmum tu sembahyang fardu, tu imam sembahyang sunat. Hak tu khilaf besar tu. Imam Malik tak seterima, Imam Abu Hanifah tak seterima. Tak boleh. Orang sembahyang fardu nak ikut orang sembahyang sunat. Tapi kalau hak ni orang sembahyang sunat nak ikut orang sembahyang fardu, tak apa. Sebab apa? Kita nak kata semua tinggal masjid tak pernah sabar. Tidak berlaku lagu tu. Nabi SAW apabila dia sudah buat satu cara, iaitu sembahyang di masjid, berjemaah di masjid, dia tak akan tinggal tu walaupun dia tidak boleh pergi sekali. Orang lain lah jadi itu imam, ganti dia. Tetapi sahabat-sahabat ni dia tak sih. Lepas peluang ambil berkat, ambil kelebihan, ikut Nabi SAW. Dan kerana itulah kita dapat pengajaran ni. Orang kemudian dapat pengajaran daripada sahabat tu, pergi buat lagu tu di belakang dia tidak larang. Dia tidak larang. Ni dia sembahyang fardu, sahabat tu nak di belakang dia duduklah. Sama ada sahabat ni tak ada sembahyang di masjid, dia sembahyang fardu dengan Nabi SAW, boleh jadi. Kalau lagu tu tak apalah. Tu imam pun sembahyang fardu, makmum pun sembahyang fardu. Kalau kata sahabat-sahabat ni dia sembahyang ada sebahagiannya di masjid, hak fardu, dia mari sini dia sembahyang sunat. Nabi SAW sembahyang fardu, tak jadi masalah juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, dia berkata Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Hak tadi juga, bila dia bertakbir, kamu bertakbirlah. Bila dia jangan kamu bertakbir sebelum dia bertakbir, dan seterusnya seperti tadilah. Bila dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, kamu ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Qala Muslim. Hadis ni Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tok guru dia. Yang pertama Sulaiman bin Harb, yang kedua Muslim bin Ibrahim. Bukan Imam Muslim tu dah, Muslim lain, Muslim bin Ibrahim. Hasan ni dia kata bila tu imam ucapkan sami Allahu liman hamidah, kamu kata Allahumma rabbana lakal hamd. Lepas tu dia kata qala Muslim. Berarti hak saat ni itu adalah riwayat Sulaiman. Hak kata lagu tu rabbana lakal hamd. Tapi Muslim berkata walakal hamd. Ada waw situ. Allahumma rabbana walakal hamd. Yang serupa riwayat tadi. Serupa riwayat tadi. Cuma tadi tak ada sebut Allahumma, tapi yang ada rabbana walakal hamd. Boleh juga lagu tu boleh. Tu semua tu benda khilaf belakang tu. Ada khilaf hak kecil, ada khilaf hak besar. Ada khilaf tentang hak sunat, ada khilaf tentang bukan hak sunat lah. Hak fardu pun ada khilaf. Tetapi kalau orang tengok daripada jauh, kita kata kalau duduk sekali lah sembahyang tu, semua mazhab duduk sekali, tengok daripada jauh, super. Itu secara kasarnya super. Tetapi hak kecil-kecil perbezaan tu memang tak apa. Seseolahnya dikehendaki begitu. Dikehendaki begitu, tak jadi masalah. Hak asas tu tetap ada berdiri. Dia tak boleh nak kata nak perekah tu jadi tak ada. Tak boleh, tak ada. Rokok mesti ada. Itu hak asas. Sujud ada. Duduk tahiyat ada. Antara dua sujud ada. Itu ada. Dia kata walakal hamd. Lepas tu lain tak apa supaya tadi je. Abu Daud berkata Allahumma rabbana lakal hamd. Hak ni. Yang ni hak riwayat Sulaiman itu Allahumma rabbana lakal hamd.
hak tak ada wow tu. Aku sendiri tak dengar molek tok guru koyak. Aku jelas ni daripada beberapa orang sahabat aku. Dia pun faham kat aku. Mana dia kata tak ada. Wah tu tak ada. Allahumma rabbana lakal hamd. Sulaiman, tok guru kita kata lagu tu. Dia royak tu sebab dia tak dengar. Tak dengar molek. Sahabat-sahabat aku memahamkan kepadaku. Hak saat ni yang didengar tidak ada wow tu. Dia royak. Itu maknanya amanah ilmu dia. Ketika dia dengar ni, dia tak dengar molek tu. Bapa tak dengar. Tak tahu boleh jadi macam-macam lah. Tak dengar molek. Kalau kita learning kat berutuh mari. No. Derah. Tak dengar lah situ kita. Kebetulan ada hak lain dengar. Misalnya, adalah sebab-sebab yang tertentu. Tidak semesti kita kata, oh ini Imam Abu Daud tidak dhabit. Kan? Tidak dhabit ni mana? Tidak kemah molek lah. Dhabit setara mana pun dia ada apa. Lupa, terlalai, kelemahan manusia tu tetap ada. Walaupun dia tidak tulis pun dah mari motor dia dengar. Misalnya kita, dia tak dengar. Walaupun dia tu orang juru setara mana tu. Orang kuat ingatan setara mana, dia ada lah tempat-tempat. Yang pentingnya dia ambil berat tu. Hak tak dengar, dia tanya. Saya tu royak, pakat royak. Gitu. Tidak kata pergi dengan gitu dah. Tapi dengan pasti. Sehingga dia boleh royak. Ada pun hak salah gitu, dia tak royak gitu. Allahumma rabbana walakal hamd. Riwayat Muslim tu dia jelas. Dia dengar sendiri gitu. Hak ni dia tidak dengar sendiri. Mulut tu guru dia tak dengar. Dia tak royak lah sini apa-apa. Tetapi sahabat-sahabat dia yang belajar sekali tu royak ke dia. Guru kita ni kata tak ada wow. Wow tu sebutir tak ada. Royak lagu tu. Apa kita nak cari mana? Orang panggil sejarah lah lagu ni dalam dunia ni. Ada hadis siapa beza sikit kerana tu pun perawi tu royak. Mana ada dalam cerita sejarah lain? Tak ada lagu tu. Itu kelebihan hadis. Kelebihan hadis. Dan hadis ini serupa dengan Quran jugalah. Seperti mana Quran ni dia mukjizat, hadis ni pun mukjizat juga. Mukjizat juga. Sebab itu kalau kita kata nak suruh buat cerita benda lain kan, dia kena upah. Penulis buat apa-apa. Lepas tu dia tak jadi ramai tu sepakat tu dengan sukarela, tak jadi. Susah. Lepas tu kalau boleh pun secara kasar gitu je. Tidak kata dalam bentuk ni. Hak dalam bentuk ni tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Dan tidak mungkin orang lain boleh buat lagu ni. Ada pun, kalau ada pun kemudian lah sistem ni dipakai. Sistem ni cukup kuat di sistem sanak ni. Pengaruh dia sehingga dalam kitab lurah pun lagu ni juga dengan sanak juga. Hadas-tanah juga. Dalam kitab sejarah pun lagu tu juga. Sebab apa? Apabila tubik cara hadis ni kan, orang tahu dah cara menilai sesuatu cerita. Tak orang tak jadi tahu kalau buat ayat gitu tak ada nilai. Mungkin nak bagi sana. Kena mari sana. Ambil daripada siapa. Biar kita boleh nilai, supaya kita nilai hadis. Baru kita yakin cerita tu. Setara tu. Artinya hadis memberi satu cara baru dalam menilai sesuatu cerita. Sehingga kalau kita tengok dalam ilmu-ilmu lain, kalau ilmu Islam ni lah, hak ni pengaruh dia pergi pakai dalam kitab lain. Pakai hak sana. Abu Daud kata Allahumma rabbana lakal hamd afhamani ba'd ashabina an Sulaiman. Seterusnya seperti itu juga innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Hadis tadi juga, cuma di sini dia ada menambahkan wa idza qara'a fa ansitu. Apabila dia membaca kamu diam. Sini khilaf besar pula. Khilaf besar pula dah sini. Hak mana ni? Bila imam baca kamu diam. Baca dalam sembahyang itulah baca tu baca Fatihah. Baca surah, kau tak kira lah baca. Bila imam baca, maksud baca di sini hak itulah hak dalam diri tu. Bukan dalam rokok. Tu orang tidak panggil baca, tu orang panggil tasbih.
Dalam sujud tu maksud kalau kata baca dalam hadis ni, dalam sembahyang ni, ketika berdiri tu kamu diam, kamu tu siapa? Makmum lah. Daripada sinilah khilaf pula. Sebab tu kata banyak khilaf dalam sembahyang ni saja. Tak apa. Banyak pun tak apa. Sebab itulah Imam Malik kata, Imam Abu Hanifah kata, Imam Ahmad pun kata, kalau tu imam baca derah, kita tak boleh baca. Kita kena dengar dia. Kita kena dengar dia. Lepas tu kita nak baca Fatihah lagu mana? Dia kena bui ruang lah. Tu imam tu bui ruang. Bagi orang yang terima baca tu. Sebab dia kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bukan waktu ada tu lah. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Dia tak ada ayat situ siapa-siapa, umum. Siapa-siapa. Bagi orang yang pegang dengan hak tu, betul hak ni. Dia kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ni, tapi untuk tu iman. Atau orang sembahyang seorang. Tapi kalau dia tu sembahyang, dia jadi makmum, tak. Hadis ni tak boleh. Sebab kita kena pakai hak ni. Dan kena pakai hak lain. Hadis lain lagi yang menunjukkan kita tak boleh baca. Tu imam baca. Lepas tu hadis tadi tu untuk hal lain, untuk sembahyang seorang ataupun untuk tu imam. Bukan untuk makmum, tidak. Tapi Imam Syafi'i dia kata tak, untuk makmum pun. Makmum pun kena baca waktu juga. Masa mana nak baca tu? Bila imam baca kamu kena diam. Dia kata bila waladhdallin tu dia sekejap. Makmum pun bacalah Fatihah. Itu satu cara. Satu lagi cara yang dikemukakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'inya, iaitu tu imam setiap kali baca Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim, makmum baca celah tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti, makmum baca celah tu lagu tu. Ini cara yang kedua. Tapi cara yang kedua ni boleh dikatakan tak ada orang guna lah. Biasanya orang guna lepas pada Fatihah tu. Sebab Fatihah tu imam wajib, makmum pun wajib. Kalau katakanlah tu imam baca pun surah tu bukan wajib. Tak apa dah lah. Kalau dia katakanlah tu imamnya baca surah selalu, tidak bui ruang tu, dia tak ada baca Fatihah habis, pun tak apa, sebab tu imam duduk baca bukan wajib. Hak sini dia suruh berhenti ni, suruh diam ni ketika hak wajib. Memang kita tak baca pun pada ketika tu. Kata dia ni mana tak baca, kata dia. Dia mau baca iftitah tu panjang gitu mu tu, kata dia. Panjang gitu mu tu baca tu. Ketika tu imam nak baca Fatihah lah. Ketika tu imam nak baca Fatihah. Lepas tu kalau kita andaikan, kalau kita katakan tu imam tu dia tu panjang mana dia tu lepas pada Fatihah tu, ada sunnah kah sepanjang seseorang tu baca Fatihah? Ada kalau begitu? Bui ruang biar orang ni dah baca Fatihah situ, ada kah? Hadis dalam mana-mana kita tak ada. Kalau lagu tu kata dia tu imam ni kena ikut makmum. Innama ju'ilal ma'mum liyu'tamma bihi. Kena kata lagu tu. Ni dia kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Carah di situ kata dia. Carah. Imam supaya dituruti. Ni tu imam budak kelem tera orang lah. Tu imam kena ikut makmum lah kalau lagu tu. Carah dah dengan hadis ni kata dia. Tak boleh. Dia kata gitulah. Makmum kena ikut tu imam, ikut lagu mana? Dan Nabi SAW kata idza qara'a fa ansitu, diam. Tetapi qala Abu Dawud, hak ni jadi sedapnya, bahas panjang pula. Abu Dawud kata tambahan ini, hak ni wa idza qara'a fa ansitu, tambahan laysat bimahfuzah, tidak mahfuz, mana tidak terpelihara hak ni, tidak diyakini benar hak ni, tidak dipastikan. Nabi SAW memang kata lagu tu, tak pasti. Bahkan kalau kita tengok kebanyakan riwayat tak ada sebut ni. Ramai lagi anak murid lain ni, tak ada sebut lagu tu. Selain daripada Abu Khalid yang mengambil daripada Ibnu Ajlan ini, ramai lagi orang lain. Anak murid kepada Ibnu Ajlan tak ada sebut hak ni. Wa idza qara'a fa ansitu, dia seorang. Walaupun dia tu kalau kata kita kata terima orang molek pun
Ini orang panggil hadis syadz, bercanggah. Riwayat dia ni, dia tu orang yang thiqah, perawi yang thiqah, tapi bercanggah dengan sekian ramai orang lain yang thiqah juga. Tak boleh hadis itu jadi hadis syadz, walaupun pada dasarnya sanad dia tu sahih dah. Lagu ni orang panggil hadis syadz. Perawi dia bukan orang tak molek, tapi pasal dia seorang dah bercanggah dengan orang ramai lagi, maka dia jadi syadz. Tidak mahfuz hak dia ni. Boleh jadi dia keliru ke? Walaupun dia orang jujur, dia orang baik, dia orang hafiz pun, boleh jadi ada ketikanya keliru orang ni. Dia tak ingat molek. Kita nak pakai hak mana? Hak seorang ke hak ramai? Lebih baik kita pakai hak ramai. Itu kaedah dia ni. Tidak mahfuz. Bagi kami, kata Imam Abu Daud, hak kelirunya Abu Khalid. Sebab apa situ? Orang lain, anak murid Ibnu Ajlan juga tak ada sebut tu. Apanya? Seguru dengan dia tu. Dia keliru. Dia waham. Bukan makna dia tu orang tak boleh. Tak. Keliru, dia tak ingat. Walaupun kita kata dia hafiz Quran, lepas tu baca tak betul, dia terlupa. Tapi dia hafiz. Dia nak awal dah lagu tu. Nyadalah. Hak ni pun lagu tu juga. Dia kata waham di sini daripada Abi Khalid. Ini kata Abu Daud. Sebab itulah orang-orang yang baca semacam Fatihah tu, Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, hak ni sebab tidak mahfuz, tak kemah mana. Kalau kita langgar hak ni pun tak apa. Sebab apa? Hadis hak tu kuat lagi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Semaya, tak ada semaya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Hak tu lebih kuat lagi. Hak ni tak pada nak lawan hak tu. Kalau kita ketepikan hak ni tak apa. Itu cara dia faham. Demon ni naik angin lah. Kata dia, tak betul tu. Lepas tu Imam Abu Daud tak betul. Tak betul. Dia kata, itu tak betul. Itu ijtihad dia. Kita boleh kata dia tak betul. Seperti mana dia boleh kata orang dia tak betul? Boleh, tak ada masalah. Ijtihad dia. Sebab itulah pengarang kitab kita ni, moga dia orang Hanafi kan, 5 la bahah ni. Dia nak ayatnya kesimpulan rekah ceritanya. Abu Khalid seorang, betul ke? Abu Khalid seorang. Di kalangan anak murid Ibnu Ajlan ni, anak murid dia ni seorang dia, seroti ke? Yang kedua, dalam kitab lain, dalam Muslim sendiri, riwayat lain ada sebut lagu ni. Sahih Muslim ada sebut. Tu kita nak lagu mana? Lepas tu bahas panjang lah sini. Moga 5 la kan. Jadi nak ayat pun masa pun tak apa nak ada dah ni. Apa ni? Gitulah. Dia orang ni dia kata tidak. Ini tidak waham, tidak keliru. Ini orang panggil ziyadatus thiqah. Tambahan, kalau dia seorang pun. Kalau katakanlah dia seorang pun, dia ni orang thiqah. Orang panggil ziyadatus thiqah. Tambahan perawi yang boleh dipercayai. Mengikut kaedahnya ziyadatus thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah kita boleh terima. Hak tak boleh terima lagu mana? Kalau bercanggah. Ni apa bercanggah? Dia tak ada royak beza dengan orang lain dari segi orang lain. Tapi hak ni sebutir dia ada tambah. Boleh jadi orang lain tak ada dengar daripada tu guru dia. Kalau lagu tu ada seorang perawi, oleh kerana dia seorang kita tak boleh pakai dia. Nyanyi lagu tu. Berapa banyak hadis-hadis lagu tu. Apalagi di sini bukan dia seorang. Ramai lagi orang lain. Dalam kitab lain, dalam Muslim, dalam gapo ramai lagi yang ada menyebutkan hak ni. Dah jelas itu sahih. Tidak hak kata tidak mahfuz tu tidak. Memang mahfuz. Nak kata waham? Tidak. Kalau waham dia seorang, orang lain anak murid orang lain pula. Waham juga. Ramailah waham lagu tu. Sebab tu dia kata, tapi demon ni dia tak sah juga. Tak sah. Sebab tu dia ketepikan. Demon tu kata tidak. Hadis ini tetap boleh pakai. Wa idza qara'a fa'ansitu. Bila tu imam baca, kemudian. Bahkan Imam Abu Hanifah ni dia pegang kuat benar tu. Sebab apa? Dia jadikan hadis ini sebagai asas. Sebagai asas dia. Jadi kalau tu imam baca, kalau kita tak baca gol satu tak apa. Dia senyap makmum. Ikut perbuatan dia. Pak kesut semuanya. Tak ada baca seorang pun.
Allahu Akbar tu je. Assalamualaikum. Hak lain tak baca, tak apa. Wah, siapa tahu. Lepas tu kalau baca boleh, hak tasbih gapo tahiyat tu, hak tu boleh lah bacanya. Tapi kalau Fatihah gapo ni tak boleh baca. Surah gapo tak boleh baca. Walaupun tu imam baca kau apa? Tu imam baca kau. Tu imam mesti kena baca. Dia kira. Bila tu imam baca, kamu dia. Baca ni tidak mesti dia. Dia pegang gitu. Baca kau apa? Dah dia baca. Kita tak boleh baca. Dia tidak kata bila dia baca dia. Kamu dia. Dah. Dia kata bila dia baca. Enggak tu imam mesti kena baca. Makmum kena duduk dia. Tak boleh. Tetapi Imam Ahmad dia kata kalau tu imam baca derah iyalah. Tapi kalau tu imam baca kau tak apa. Kita baca. Dia bagi kot tu. Dia bagi kot tu. Imam Malik banyak serupa dengan Imam Abu Hanifah dalam banyak perkara lah. Itulah secara ringkas. Dan kalau nak tengok perbahasan ni panjang lah dari segi dalil hujah masing-masing. Sini dalam kitab ni boleh tengok lah. Sekarang itulah. Wallahu a'lam.